Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan untuk tajuk selesaikan masalah. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 56. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 4. Soalan 1, Wan menulis suatu pola nombor pada papan putih. Okey, maksudnya kat dalam gambar ni, apakah nombor ke-7 pada pola nombor itu? Okey, jadi kita lihat kata kuncinya iaitu kita nakkan nombor yang ke-7. Okey, pertama sekali kita kena baca dulu nombor ni dan sambil tu kita boleh senaraikan ataupun salin semula untuk kita tentukan dia tertib menaik ataupun menurun. Okey. Jadi cikgu boleh tulis 6,800,351. Okey. Jadi 6,800,351. Okey, ini ialah nombor yang pertama. Okey. Nombor kedua 6,351. Seterusnya nombor ketiga 610,000. 6,10,351. Jadi ini nombor ketiga. Dan yang keempat 6,11,351. Jadi kita tidak ada lagi nombor ataupun pola nombor ni yang kita akan cakap yang ke-5, 6 dan 7. Okey. Maksudnya kita nak nombor 5, kita nak nombor 6 dan kita nak nombor yang ke-7 iaitu jawapan untuk soalan yang pertama ni. Jadi kita tengok dulu apakah tertibnya. Kalau kita perhatikan tertibnya ialah kita tengok lepas dia 8,351 dia jadi 9,351. Maksudnya dia tertib menaik dan nilai yang berbeza di sini ialah nilai ribu, nilai tempat ribu. Kita tengok dia 8,000 kemudian jadi 9,000 kemudian jadi 10,000, 11,000. Jadi kita boleh jangkakan yang kelima ialah selepas 11 sudah pasti 12,000. Jadi kita boleh tulis kat sini 612,000. Okey. So tulis 612,000. Kemudian ratus dan sah tetap sama, puluh sah sama 351. Okey, ini yang ke-5. Yang ke-6 sudah pasti lepas 12 kita akan cakap 13. Jadi nombor dia ialah 613,351. Jadi nombornya ialah 613,357. Manakala apakah nombor ke-7? Okey, ini dia nombor ke-7 iaitu 614,351. Jadi jawapan untuk soalan 1 ini ialah yang cikgu tandakan ni iaitu 614,351. Kita cuma lihat perbezaan antara setiap nombor itu iaitu 1,000 berlaku penambahan. Okey, maksudnya pola ni dia tambah 1,000. Kemudian dia tambah 1,000 dan seterusnya tambah 1,000. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 2. Yang berikut ialah 8 kad nombor. Okey, ni nombor dia 97, 83, 47, 36, 73, 79, 90 dan 96. Mary diminta untuk mencari beza
antara nombor perubahan paling besar dengan nombor perdana paling kecil. Baiklah, kat sini ada beberapa perkara penting ataupun kata kunci. Kata kunci pertama, dia nakkan kita cari beza. Beza ini merujuk kepada operasi tolak. Maksudnya kita akan tolak. Jadi tolak antara nombor apa? Nombor perubahan paling besar dengan nombor perdana yang paling kecil. Okey, langkah pertama yang kita boleh buat, kita akan tentukan jenis nombor. Setiap nombor ini sama ada perdana ataupun perubahan. Okey, jadi cikgu senaraikan dahulu dia punya jenis-jenis dia, kemudian baru kita akan jawab soalan ini. Kata apakah jawapan maksudnya kena kira lah, kena tolak. Okey, jadi kita akan tulis dulu 97. Okey, tulis 97. Okey, nombor perdana itu dia punya ciri-cirinya ialah boleh dibahagikan dengan 1 dan juga boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri. Okay. Maka 97 ini kita akan nyatakan sebagai nombor perdana. Okay. Jadi kita tulis, cikgu tulis ringkas saja, iaitu sebagai NP lah. Okay. NP ni maksudnya nombor perdana. Kita tulis NP. Kalau nombor perubahan cikgu buat NG. Okay. Okay, sekarang kita pergi pula 83. 83. Okay, senang saja kita bahagi dengan 1 dan nombor itu sendiri. Okay. Jadi mula-mula ada dalam CP1 dan ada dalam 83. Okay, kita tengok sini nombor ini tidak boleh dibahagi dengan nombor lain. Maka dia ada 2 saja ciri. Jadi kita akan nyatakan ini sebagai nombor perdana. Jadi kita nak cari nombor perdana paling kecil. Tapi kita jumpa ini nombor perdana lagi. Okey. Seterusnya 47. So, kita tulis kat atas ni 47. Okey, kita bagi sama berapa. 47 kita akan bahagikan dengan 1 dan 47 bahagi 47. Okey, tak ada dalam CP lain. Jadi ini sebagai nombor perdana. Okay. Kita kena kenal pasti setiap nombor ni supaya kita nak tahu siapa yang paling besar dan yang paling kecil. Okay. Okay, seterusnya kita ambil pula 36. Okay, kalau kita sebelum kita jawab pun kita dah boleh agak ini nombor genap. Nombor genap bukan nombor perdana. Okay. Kita tengok 36 persamaan dia ada dalam CP. Memang boleh bahagi dengan 1 dan juga CP-nya sendiri bahagi dengan 36. Dan kalau kita hafal sudah pasti dia ada dalam CP 9, CP 4. Jadi kita ambil satu saja contoh, dia bahagi dengan 2. Maksudnya ada 3 dan banyak lagi. Tapi cikgu nyatakan 3, dia dah lebih 2. Maka ini kita nyatakan sebagai nombor gubahan. Nombor gubahan. Okay. Seterusnya 73. Persamaan. Okay, kita bahagikan dengan 1. Dan 73 dibahagikan dengan 73 sendiri. Kemudian 73 tidak ada dalam CP-CP lain. Maka ini kita nyatakan sebagai nombor perdana. Okay. Seterusnya 79. Okay, kita buat di muka surat yang di sebelah. Okay. Jadi kita akan buat 79. 79 bahagi sama dengan dulu 79 bahagi 1 dan 79
bahagi 79 sendiri. Jadi ada dua saja ciri, maka ini kita nyatakan sebagai nombor perdana. Sembilan puluh boleh dibahagikan dengan 1. 90 boleh dibahagikan dengan 90, dan dia ada dalam sifar 10, kan? Dia juga nombor genap. Okey, cikgu nak mudahkan awak bahagikan dengan 10. Okey, sebab dia sifar-sifar. Jadi sudah pasti ini ialah kita namakan sebagai nombor gubahan, NG. Okey. Seterusnya yang terakhir 96, sudah pasti dia ialah nombor gubahan kerana dia ialah nombor genap. Okey. Jadi tunjukkan juga 96 bersamaan. Jadi kita akan bahagikan 96 dengan 1. 96 bahagi 96, dan sudah pasti dia boleh dibahagikan dengan 2. Okey, sebab dia nombor genap. Jadi bila tiga ciri-ciri ini, seperti biasa, kita akan nyatakan ini sebagai nombor gubahan. Okey. Okay, sekarang kita nak kenal pasti nombor yang paling besar nombor gubahan. Jadi kita tengok nombor gubahan mana satu. Okay, ini yang paling besar sekat ni 96. Okey, seterusnya nombor gubahan lagi. Okey, tak ada. Maka kita akan dapat 96 ini sebagai yang paling besar. Okey, manakala nombor perdana yang paling kecil ialah setakat ni 79. Lepas tu nombor perdana 97, 83, 47. Okey. 73 besar jadi 47. Okey, ini dinamakan sebagai yang paling kecil. Jadi berbalik pada kata kunci kita, nak cari beza. Beza itu merujuk kepada operasi tolak. Maka kita akan tolakkan nombor yang besar dengan yang kecil. Maka kita akan tolakkan 96 akan ditolak yang paling kecil tadi 47. Maka jawapannya ialah 6 tolak 7 tak boleh, pinjam jadi 16, 9 jadi 8. 16 tolak 7, 9, dan 8 tolak 4, 4. Maka jawapannya ialah 49 untuk soalan A. Apakah jawapan Mary? Maka jawapannya ialah 49. Kita teruskan dengan soalan B. Nyatakan sama ada jawapan Mary ialah nombor perdana atau nombor gubahan. Kata kunci di sini ialah kita perlu nyatakan sama ada nombor perdana atau nombor gubahan. Okey, kita tengok jawapan Mary tadi ialah 49. Jadi seperti biasa, untuk mengenal pasti 49 ini nombor perdana atau nombor gubahan, kita perlu bahagikan dengan 1, dan 49 dibahagikan dengan dirinya sendiri. Dan yang terakhir, ada tak 49 dalam sifar-sifar lain? Jawapannya ada, iaitu 49 dia boleh dibahagikan dengan 7. Dia ada dalam sifar 7. Jadi bila ada tiga ciri-ciri ini, maka kita akan nyatakan 49 ini sebagai nombor gubahan. Okay. Nombor gubahan. Jadi inilah dia jawapan untuk soalan B, iaitu nombor gubahan. Seterusnya, soalan 3. Pengeluar vaksin COVID-19 telah mengedarkan 4/10 juta dos vaksin
ke negara X. Jadi kita baca teks ni, kita akan ambil maklumat dia. Okey. Jadi kita fahamkan satu ayat yang mana ayat pertama ni dia kata syarikat ni ataupun pengeluar vaksin mengeluarkan 4,710 juta vaksin ke negara X. Jadi ini kata kunci yang pertama. Bila kita selesaikan soalan penyelesaian masalah, kita keluarkan maklumat yang kita boleh jawab. Okey. Jadi kita tulis X. X sama dengan 4,710 juta. Okay. Ini yang untuk X. Seterusnya kita sambung. Negara Y pula menerima 1,06 juta dos vaksin kurang dari X. Okay. Maksudnya untuk negara Y menerima 1,6 juta kurang. Bukan 1,6 juta, tapi 1,6 juta kurang daripada. Daripada apa? Daripada X. Okay. Dia ibarat kalau X itu 2, jadi dia kurang 2. Okay. Itu maksud ayat ni. Okay. Jadi kita keluarkan maklumat, kita akan tulis Y bersamaan 1,06 juta. Okay. Juta. Lepas tu kurang. So kita tulis sini kurang daripada. Populasi 4,6 juta kurang daripada X. Okay. Ini sangat penting. Jadi kita sambung lagi ayat ni. Berapakah jumlah vaksin yang diedarkan oleh pengeluar vaksin COVID-19? Kata kunci seterusnya ialah jumlah vaksin. Jadi kita terus kena pasti bila dikatakan sebagai jumlah vaksin, kena pasti operasinya iaitu operasi tambah. Ini bermakna kita perlu tambahkan kedua-dua nilai tersebut. Cuma kita perlu dapatkan nilai sebenar lah. Okay, jadi kita tulis kat sini nilai sebenar dia berapa. Nanti kita akan tulis. Okay, kita akan pergi satu persatu iaitu 4,710 juta. Kita akan tukarkan kepada nombor bulat. Okay, jadi caranya kita melihat penyebut. Penyebut 10 juta ini, 1/10 ni kita perlu hafal nilai penyebut. Kalau 1/10 berapa nilai dia. Okay, jadi kita buat yang paling asas ialah 1/2 bersamaan 500,000. Kemudian 1/4 bersamaan 250,000. Dia ada 5 penyebut atau cikgu panggil 5 skirt. Okay, so 1/5 bersamaan 200,000. Seterusnya 1/8 bersamaan 125,000. Manakala 1/10 iaitu soalan ini bersamaan 1/10 bersamaan 100,000. Jadi kita akan samakan dengan nilai X ni iaitu per 10, kita akan ambil 7/10. Jadi bagaimana nak mendapatkan nilai dalam sebutan nombor bulat? Kita tulis dulu 4/7/10 sama dengan, okay, so cara dia macam cikgu cakap tadi, kalau dia per 10, kita tengok sebutan 10 100,000, maka kita akan darabkan dengan 7. Kenapa darab 7? Sebab dia ada 7 kali ganda. Jadi kita ambil 100,000, kita akan darabkan dengan 7. Jadi kita dapat nilainya iaitu
sifar, 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 sifar kali 7 sifar, sifar kali 7 sifar, dan 1 kali 7 7. Okay, ini untuk nombor bulat. Manakala nombor yang kedua ialah nombor ini ialah pecahan. Nombor kedua ialah nombor bulat iaitu 4. Jadi 4 ni nilainya ialah 4 juta. Jadi kita gabungkan kedua-duanya, kita dapat nilainya iaitu 4.700.000. Inilah nilai ataupun jumlah vaksin untuk negara X. Okay, so kita tulis 4.700.000. So saya buat sini 4.700.000. Seterusnya kita akan dapatkan pula nilai sebenar untuk negara Y. Okay, jadi negara Y ni dia kata 1.06 juta kurang daripada X. Sekejap, cikgu gunakan di muka surat yang sebelah. Okay, kita pindahkan di sebelah. Sekarang Y ialah 1.06 juta kurang dari X. Okay, pertama sekali kita dah tahu dah nilai X. Nilai X tadi ialah 4.700.000 kan? 4.700.000. Jadi maksud ayat ni ialah Y ialah 1.06 juta kurang dari X, yang mana nilai X ialah 4.700.000. Okay, sekarang kita perlu tukarkan pula 1.06 juta ini kepada nombor bulat. Okay, kaedah yang kita boleh buat ialah kita tulis 1.06 ni, kaedahnya ialah kita boleh letak terus nilai tempat iaitu J dan RR dan juga PR. Okay, maksudnya juta ini 1 juta. 100.000 ni tidak ada, 6 ini 10.000, jadi 60.000. Okay, ini terus kita dapat nilainya dalam nombor bulat. Ini kaedah pertama yang kita boleh buat, kaedah congak ataupun kita meletakkan nilai tempat. Okay. Sama kita juga boleh gunakan kaedah menggerakkan titik perpuluhan, yang mana 1.06 kita akan darabkan dengan 1 juta. Jadi bila kita darab 1 juta dengan nombor perpuluhan, dan kita boleh gerakkan titik perpuluhan ini ke kanan. Okay. Berapa kali? Kita akan gerakkan 6 kali. Jadi kita tulis dulu 1.06, kemudian kita gerakkan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kenapa 6 kali? Kerana terdapat 6 sifar dalam 1 juta. Dan ruang yang ada kita masukkan sifar. Ada 4. Dan seterusnya kita boleh tulis nombornya dalam nombor bulat. Kita salin semula 1 sifar 6 sifar, kemudian kita jarakkan dapat. Maka inilah dia 1.06 juta, iaitu 1.060.000 kurang dari X. Bila dikata kurang dari X, maka kita akan tolakkan X dengan nilai 1.060.000. Okay. Sekali lagi kita perlu buat bentuk lazim, iaitu kita ambil 4.700.000 nilai X, dan kita akan tolak 1.060.000. Dan kita gariskan dan kita tolak. Sifar, 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 sifar tolak 6 tak boleh, pinjam 10. 7 kurang jadi 6. 10 tolak 6, 4. 6 tolak sifar, 6. 4 tolak 1, 3. Maka nilai untuk Y ialah 3.640.000. Jadi kita kembali kepada
ayat kita tadi, berapakah jumlah, maka kita akan tambahkan nilai Y dan X. Okey. Maksudnya negara X dan Y kita tambahkan. Okey. Digunakan ringkasan sebelah. Okey, maksudnya X berapa tambah Y berapa. Itu maksud dia. Jumlah kan. Jadi kita dah dapat dah tadi X ialah 4,700,000 dan kita tambahkan dengan Y iaitu 3640 3,640,000. Jadi kita buat bentuk lazim 4, 7, sifar daripada ayat ni. So kita tambahkan 3, 6, 4 sifar. Kemudian kita gariskan dan kita tambah. Jadi sifar tambah 4, 7 tambah 6, 13 dan 3 tambah 4 dan 1 dia jadi 8. Jadi nilai untuk jumlah kedua-dua vaksin bagi dua-dua negara itu ialah 8,340,000. Yang mana nilai yang atas itu ialah nilai X, yang bawah ini nilai Y. Saya percaya ramai yang akan keliru kenapa nilai Y bukan 1.06 juta, kerana bilangan yang dinyatakan ini ialah bilangan yang kurang. Okay? Bukan nilai Y yang sebenar. Jadi kita perlu tolak daripada nilai X. Ini dia cikgu tolakkan. Okay? Jadi itulah dia jawapan dan juga pengiraan untuk soalan nombor 3. Seterusnya soalan yang keempat. Syarikat percetakan ABZ telah mencetak sifar perpuluhan 63 juta buku. Okay, ini ayat penyata pertama yang kita boleh fahamkan, yang mana kita boleh tulis A, B, Z sama dengan, kita terus tulis sifar perpuluhan 63 juta. Dalam kita punya pemikiran, pasti kita akan tukarkan dahulu nilai ini kepada nombor bulat. Okay, tapi itu nantilah. Kita fahamkan dulu ayat demi ayat. Okay, ini dia. Seterusnya, semua buku dimasukkan sama banyak. Okay. Kata kunci di sini ialah sama banyak ke dalam 90 buah buku kotak. Maksud sama banyak di sini ialah operasi tolak. Okay, tolak. Ini bermakna nilai ini nanti kita akan tolak pula, bahagi. Okay. Ini bermakna kita akan bahagikan dengan 90. Okay, so kita boleh terus tulis sifar perpuluhan 63 kita akan bahagikan dengan 90. Okay, kemudian kita kembali kepada teks kita. Syarikat itu menghantar ke 4 kotak ke kedai buku Alma. Maksudnya dia menghantar pula 4 kotak. Daripada 90 tadi, dia menghantar 4 kotak sahaja. Okay? Jadi ini juga kata kunci, dia nakkan 4 kotak. Berapakah bilangan buku yang dihantar ke kedai Alma? Maksudnya dia nak mencari 4 kotak sama dengan berapa? 4 kotak sama dengan berapa? Itu dia kehendak soalan. Jadi kita boleh tukar dulu kepada ayat matematik, iaitu langkahnya ialah sifar, kita tukar warna biru sekejap. Okay, sifar perpuluhan sifar 63 bahagi 90, kemudian kita akan darabkan dengan 4. Bermakna ini ialah operasi bergabung. Okay. Maksudnya kita akan buat bahagi dahulu, kemudian jawapan barulah kita tolak. Cuma ada satu masalah di sini, iaitu nombor ini ialah dalam perpuluhan juta. Okay?
Jadi cara yang kita akan tukarkan, macam biasa kita akan tukarkan sifar 63 kepada nombor bulat. Okey. Kalau kaedah yang pertama dengan meletakkan nilai tempat, kita cuma letakkan di atasnya ialah huruf J, iaitu juta, kemudian ratus ribu, kemudian puluh ribu, dan 3 itu ialah ribu. Jadi bermakna kita boleh tulis, sifar ni tak boleh tulis, kita tulis 63 ni ialah 63,000. Jadi kita terus dapat. Okey. Maka kita boleh selesaikan soalan ni bila kita dah tukarkan kepada nombor bulat. Jadi langkah pertama kita akan bahagikan 63,000 dengan 90 buah kotak. Kita nak cari satu kotak itu berapa. Jadi kita akan buat, kita buat di buku sebelah. Maksudnya 63,000 buku 63,000 kita akan bahagi 90. Jadi kita garis dulu. Okey, buat bentuk lazim. Okey, bila dia ada sifar dua macam ni, kita boleh pemudahkan, kita potong sifar ni. Okey, ibarat seperti macam ni, contohnya 50 per 60. So kalau dia per ni kita boleh mudahkan. Okey, sama juga kita boleh mudahkan. Sekarang kita sambung dengan kita punya bahagi. Berapa kali 9, 63. Jadi kita perlukan sifar 9, 9 pula. 9 ni, 9, 18, 27, 36, 45, 54 dan 63. Okay, ada kat sini 63 iaitu 7 kali 9. Jadi kita tulis ni 7, tulis 63 dan kita tolakkan habis. Dan ada sifar kat atas ni kita sambung. Tulis saja sifar. Jadi ini bermakna satu kotak bersamaan 700. Okey, kita boleh tulis dekat sini. Kalau kita keliru, kita tulis ni satu kotak, kita dapat bilangannya ialah 700 buku. Okey, jadi kita berbalik kepada kehendak soalan, iaitu berapakah bilangan buku untuk 4 kotak. Sebab apa 4 kotak? Sebab kedai Alma dia nakkan 4 kotak. Ni 4 kotak kedai Alma. Soalan nak kedai Alma. Jadi kita akan buat operasi darab tadi. Dapat jawapan darab dengan 4. Jadi kita akan buat 700 didarabkan dengan 4. Okay, kita gariskan dan kita kira sifar kali 4 sifar, sifar kali 4 sifar, 7 kali 4 28. Jadi inilah dia jawapan dan juga pengiraannya untuk soalan 4, iaitu jawapannya 2,800 buku. Bilangan buku yang dihantar ke kedai Alma ialah 2,800 buku. Jadi itulah dia latihan kita pada hari ini untuk tajuk selesaikan masalah bagi nombor 1 hingga 4. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik adalah daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri, dan cikgu minta maaf. Jadi sekian daripada cikgu, terima kasih dan jumpa lagi.